Salam sejahtera kepada semua murid. Hari ini kita akan belajar sikit pengiraan ya, pengiraan. Jadi anda perlu sediakan buku teks, sediakan pensel ataupun pen dan juga kalkulator. Buka ke muka surat 41, muka surat 41. Okey. Seperti yang anda lihat dalam jadual ini. Okay. Semua ini dia berkaitan dengan satu formula. Ini dia. Anda boleh saling ini ya, boleh saling ini. Ini penting. Kamu perlu hafal dia. Kos modal sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Okay. Anda perlu hafal ini ya. Cikgu ulangi. Kos modal sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Okay. Kalau soalan tanya, berapakah jumlah kos modal bagi sebuah projek? Berapakah jumlah kos modal? Okay. Apa yang kamu perlu buat? Kamu tambah ketiga-tiga kos ini. Jadi kita tengok satu persatu ya. Kita tengok apa itu kos bahan dulu. Apa itu kos bahan? Kamu tengok jadual ini. Biasanya dalam kos bahan, dia memang akan bagi kamu jadual ini. Kamu cuma darab dan tambah saja. Jadi dia ada tuliskan kos bahan. Kos bahan. Okay, nama projek dia ialah bako. Okay, bahan ini digunakan untuk membuat bako. Basket. Bahan. Bahan maksudnya bahan yang digunakan untuk membuat sesuatu projek. Contohnya di sini dia bagi bako. Jadi senaraian di sini adalah bahan dan juga alat. Alat contohnya pensel, contohnya pembaris. Itu kita panggil dia alat. Di sini adalah jumlah kuantiti. Sini kos seunit. Jadi kamu kena 100 darab RM1.5, kamu akan dapat RM150. Begitu dengan di sini juga sama. 1 unit. Kos seunit RM4.80. Jadi 1 darab RM4.80. Samalah kan? RM4.80. Kolom ini dalam kolom ini. Kamu akan dapat nombor di sini. Lepas tu kamu tambah semua jumlah ini. Kamu akan dapat kos bahan. Okay, sekarang kita tengok satu contoh yang ringkas. Okay, kita tengok kos bahan. Seperti kolom tadi. Ini dua kamu kena darab. Jadi kamu akan dapat RM7. Ini kamu darab. Kamu akan dapat berapa? RM1. Jadi berapakah jumlah kos bahan? 7 tambah 1. Kamu akan dapat RM8. Okay, ini adalah kos bahan. Kos bahan. Kamu sudah dapat ini. Jadi kita tengok kos upah. Kos upah. Kita tengok contoh di buku teks dulu. Okay. Kamu ingat yang di sini semua kamu tambah. Tapi bila kos upah, upah maksudnya gaji ya, gaji dia. Kita kena darab. Kalau kamu tambah, kamu akan rugi nanti. Jadi kamu ingat kos upah ialah gaji ya, upah. Kos upah maksudnya gaji. Jadi kamu mesti darab. Contohnya yang di sini dia sudah bagi kamu. Bilangan orang berapa? 5. 8 jam. Okay, RM5 sejam. Dia menggunakan 2 hari untuk menyiapkan projek itu. Jadi nombor ini mana kamu dapat? Biasanya dalam soalan dia memang akan bagi ya. Dia memang akan bagi. Kamu cuma tulis. Lepas tu kamu darab dia. Semua ini kamu darab, kamu akan dapat 400. Okay, sekarang kita tengok satu contoh di sini. Okay, 1 orang pekerja. Kamu tulis saja 1 orang. Darab kan? Okay, tengok nombor dia. Okay, RM2. Kamu saling dia. RM2. Darab. Cari lagi nombor. Okay, 5 jam. Saling dia. 2 hari kamu darab. 2 hari. Okey, berapakah kos upah? Sini kamu kena tulis kos upah sama dengan, okey, kamu darab dia. Berapa?
RM RM20. Ini maksudnya jumlah kos upah. Kita sudah dapat dua ini. Sekarang kita tengok cost overhead. Cost overhead maksudnya kos yang selain daripada kos bahan dan kos upah. Cikgu ulangi, cost overhead bermaksud kos yang selain daripada kos bahan dan kos upah. Kos itu semua kita letak di sini. Apa yang dimasukkan? Contohnya, kita tengok contoh di buku teks. Dia bagi kamu contoh bil elektrik, bil air, bil telefon. Jadi ini adalah cost overhead. Nombor-nombor ini semua pun dia akan bagi di soalan. Yang penting kamu cuma tambah ini saja. Seperti jadual di atas ini. Kamu tambah ini. Kamu akan dapat 220. Sama dengan di sini. Kamu tambah di sini. Kamu akan dapat RM26. Contoh yang lain selain bil elektrik, bil air, bil telefon ialah insurans. Insurans ataupun sewaan bengkel. Sewaan bengkel dan insurans juga ialah cost overhead. Jangan kamu letak di upah. Upah ini gaji sahaja. Ini juga kos bahan. Kamu cuma boleh letak bahan-bahan dan alat sahaja. Yang lain mesti letak di sini. Kita tengok satu contoh. Cost overhead. Dalam soalan dia sudah bagi ini. Jadi kamu tambah saja bil air, bil elektrik, sewaan bengkel. Kamu tulis bil air tambah bil elektrik tambah sewaan bengkel. Saling dulu. Baru kamu tulis RM RM1 tambah RM2 tambah RM10. Berapa yang kamu dapat? RM13. Jadi kamu sudah dapat kos bahan. Kamu sudah ada kos upah. Jadi kamu sudah dapat kos overhead. Ketiga-tiga kos kamu sudah dapat. Kamu tengok. Ini dengan ini. Jadi kita tengok soalan seterusnya. Berapakah jumlah kos modal? Ini formula dia. Ini formula dia. Jadi kamu kena saling formula. Kos modal sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Jadi formula ini anda mesti hafal. Sama dengan kamu saling jawapan tadi ini. Kos bahan RM8. RM 8 tambah berapa kos upah? RM20. Berapakah kos overhead? Ini kan RM13. Kamu tambah ini berapa? RM41. Kita berhenti di sini ya. Jangan kamu tengok soalan yang bawah. Kita sampai sini saja. Jadi hari ini kita ada belajar tentang kos modal. Sekian, terima kasih.